أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama pada malam ini. Dan alhamdulillah kita telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah SWT kita masuk pada 1 Zulhijjah pada hari ini, dan 1 hingga 10 Zulhijjah ini telah digazetkan sebagai 10 hari yang terbaik dalam kalender Islam dalam tahun perkiraan tahun umat Islam. Kalau kita kata 10 malam terbaik, 10 akhir Ramadan, maka 10 hari yang terbaik adalah 10 awal Zulhijjah. Dan bila tanya ulama kata 10 awal Zulhijjah itu lebih utama daripada 10 akhir Ramadan. Maka sekiranya kita rasa 10 akhir Ramadan tu kita sungguh menang, ini rasa temoh sangat-sangat untuk melakukan sebanyak mungkin ibadat, amalan sunnah, amalan wajib, kebajikan semua, maka kita lihat 10 awal Zulhijjah ini juga peluang kepada kita untuk kita pertingkatkan amalan dan perhebatkan amalan kita. Kerana apa? Kerana ada ulama kata kerana Zulhijjah, awal 10 Zulhijjah ni terkumpul segala amalan-amalan besar. Maka 1 hingga 10 ni dia ada khijab sabar. Di sana ada puasa. Puasa boleh buat, sedekah boleh buat. Kalau dalam Ramadan ada zakat, maka kita dalam ini digalakkan, dituntut sangat-sangat untuk kita perbanyakkan sedekah. Perbanyakkan sedekah. Ada juga solat pun boleh buat, dan hak utamanya adalah mengerjakan haji. Maknanya boleh lain tak boleh buat tu. Sebab haji ni boleh ni saja. Maka dari 10 awal Zulhijjah ni, bulan Zulhijjah ini adalah terkumpul amalan-amalan yang besar yang boleh dilaksanakan oleh kita. Maka kita berebutlah, rebut peluang. Dan siapa ada rezeki boleh dapat untuk menunaikan haji tu, alhamdulillah kita doa supaya dapat haji mabrur. Cuma kita di sini pun masih ada peluang untuk kita lipat gandakan amalan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mata namun tak ingat, tapi maksud dia lebih kurang 10 awal Zulhijjah ni memang paling afdal dalam sekalian hari. Pahala dia cukup besar. 10 awal Zulhijjah ini buat besar dia macam mana, sampai sahabat tanya, adakah lebih besar daripada jihad fi sabilillah? Sahabat tanya, adakah lebih besar daripada jihad fi sabilillah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan lebih besar pada jihad fi sabilillah, kecuali kamu keluar berjihad fi sabilillah dengan harta dan segala harta kamu ada dan jiwa kamu, maka kamu keluar berjihad dan kamu tak balik. Mana kereta habis, nyawa pun tak habis, mana syahid. Maka masa tu lainlah. Maknanya fadilah 10 awal Zulhijjah ini cukup besar sehingga menandingi pahala seperti berjihad fi sabilillah. Maka kita kaca sungguh-sungguhlah. Siapa yang berazam untuk korban, kita bermula pada malam tak boleh kerak kuku, tak boleh potong janggut, misal ke apa, potong segala bulu tak boleh lah. Supaya kita tunggu sampai kita selesai ibadah korban kita. Ulama kata hikmah dia supaya sebab pengorbanan kita itu, korban kita itu dikira di sisi Allah SWT. Kalau Allah nak ampun dosa kita,
Cuma mana Allah nak ampun, termasuk kuku-kuku dan bulu-bulu, sebanyak bulu tu kira aku. Mana sebanyak mana Allah ampun, sebanyak tu. Sebanyak bulu binatang. Termasuk kita sendiri. Kuku hak mana hak tak kau boleh tak sisis. Tak sekerat. Jangan kerat. Mana janggut ke apa, misal ke apa, ataupun rambut nak cukur ke apa, jangan lagi. Supaya dengan harapan, dengan keyakinan Allah akan ampun dosa kita secemuk mana, secemuk benda ada bulu-bulu binatang ada pada tubuh pada kita. Maka kita salah satu hikmah lain banyak lagi. Maka 1 hingga 10 kita tehlah sudut tak jenis biasa kekeh kuku tu kena slow sikit lah, tak ada dah tua ni budak-budak lah, ada budak tak khabar dia. Tapi kalau tempat-tempat lain bila duduk galik-galik cabut cabut bulu, walaupun sunat cabut bulu tiap tapi disebabkan 10 hari ni tak. Itulah ke 10 awal Zulhijjah ni kita kacau semua. Nah, insyaAllah pada malam ini kita sambung perbincangan kita dalam bab adab orang Islam, kitab fil adab, adab orang Islam. Kita tersesat pada 2 minggu lepas membincangkan tentang adab terhadap diri kita. Mana kita sebagai manusia yang mempunyai adab, yang beradab dengan diri kita, kena ada 4 sifat ataupun 4 keadaan. Yang pertama, at-taubah, sentiasa taubat. Yang kedua, al-muraqabah, sentiasa berasa dekat dengan Allah SWT. Bila kita rasa dekat dan kita tahu, kita yakin Allah lebih dekat dengan kita. Yang ketiga, al-muhasabah, kira untung rugi kita dalam amalan kita. Cuma mana amalan wajib, cuma mana amalan sunat, cuma mana banyak kodok benda hak tak betul kita buat. Apa tindakan kita, langkah penambah baikan kita buat supaya amalan kita, diri kita semua bertambah baik, bertambah comel amalan kita setiap hari. Yang keempat kita bicara dulu ni ada al-mujahadah. Mujahadah kerana kita ni manusia yang bukan malaikat. Tetapi bahkan dengan mujahadah kita itulah kita mendapat darjat yang tertinggi di sisi Allah SWT. Tapi ada musuh dia. Musuh utama adalah nafsu kita, dan musuh kedua syaitan yang sentiasa membisikkan perkara-perkara yang tak molek. Maka kita berusahalah, itu kita panggil al-mujahadah. Maka kalau terhimpun 4 perkara ni, insya-Allah kita menjadi seorang hamba yang kenal diri kita, yang bertambah molek amalan dan kerja buat kita sehari-harian, insya-Allah. Dan malam ni kita masuk tajuk baru, bab yang baru, bab yang ke-6, iaitu ada adab terhadap ibu bapa. Ada adab terhadap ibu bapa. Maka kita tahu, kita pun sepakat bahawa memang menjadi kewajipan adalah kita ni bertaat ataupun beradab kepada kedua ibu bapa. Tapi pemahaman dia macam mana? Maknanya apa yang perlu kita faham terhadap akhlak dan adab kita terhadap ibu bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata pengarang kita ini, seorang muslim percaya dan yakin tentang hak kedua ibu bapa di atas dirinya dan kewajipan untuk mentaati keduanya dan berbuat segala jenis kebaikan untuk mereka berdua. Bukan sahaja dengan sebab mereka menjadi punca kewujudannya atau telah banyak menghulur kebajikan dan kebaikan yang mewajibkannya membalas segala budi baik itu dengan yang seperti dan sewajarnya, malah yang sebenarnya ialah kerana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan supaya anak-anak mentaati mereka, setia dan melakukan kebaikan terhadap mereka, sehingga bagi menguatkan perintahnya itu, Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan kewajipan tersebut dengan kewajipan beribadah kepadanya secara mutlak. Sini kita tahu, semua tahu, berbakti kepada ibu bapa ni wajib. Sebab apa? Sebab apa tu? Sebab apa mungkin sebahagian kita lihat bapa kita kena buat baik ke mak pak. So kata sebab mak pak lah. Mak kita mengandung kita, ayah cari rezeki, winafkah kepada kita ataupun apa lagi. Pelajar bagi makan minum hari-hari. Dia support kita, siapa ngaji, siapa kita besar, siapa berumah tangga ke apa.
Maka kita kata budi baik mak ayah kita tu, atas sebab tu kita jadi wajib kita taat. Mungkin setengah beranggapan begitu. Tetapi hakikatnya betul tapi tidak sebegitu. Hakikatnya adalah ia adalah wajib. Kewajipan yang Allah telah tetapkan ke atas manusia. Walaupun tanpa sebab tersebut. Walaupun tanpa sebab tersebut. Contoh, kalaulah takdir ada seorang anak tu mak ayah dia masa beranak kecil tu wika ke. Mana beranak tu suruh orang lain bagi. Dia siapa-siapa lah modal kotor. Orang jauh orang dekat kan. Maka bila dia besar, lepas tu tak kenal mak dia. Ataupun umur balik ataupun tua besar dah baru dia kenal mak dia. Maka pada waktu tersebut macam mana ketaatan dia kepada mak ayah dia ataupun kebaktian dia kepada mak dia? Serupa. Maksudnya Islam tetap mengatakan serupa. Serupa tidak berkurang. Tidak berkurang sebab yang menjadi kewajipan itu kerana Allah telah tetapkan. Walaupun mungkin di sana mak dia atau ayah dia tidak cara dia. Maka tidak cara mak dia ataupun tidak bertanggungjawab mak ayah tu cerita lain. Dia hak jawab. Dia dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kalaulah ada pengabaian ataupun benda-benda hak tak molek dia buat, tetapi alik anak tetap menjadi kewajipan mutlak untuk dia berbakti ataupun dia beradab dengan adab yang sempurna dengan kedua orang tuanya. Mana kefahaman ini kita kena jelas gitu. Sebab itulah dia menjadi wajib dan tidak sakut dengan jasa mak ayah. Walaupun betul jasa itu berlaku, tetapi kalau tidak berlaku tetap menjadi wajib. Kisah yang masyhur seperti kisah Asma binti Abu Bakar. Mula-mula masuk Islam di awal-awal di zaman Mekah lagi ataupun beralih ke Madinah. Tak pasti, cuma bila Asma mengingat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam, tetapi mak aku belum lagi. Mak aku tak masuk Islam lagi. Macam mana sikap aku terhadap mak aku yang belum masuk Islam? Maka Nabi kata, birri ummak. Hendaklah kamu berbuat baik, berbakti kepada mak kamu. Tak jejah sikit aku. Tanggungjawab untuk berbakti hatta kepada mak yang bukan Islam pun tetap menjadi kewajipan kepada kita semua. Kecuali dia benda tu dia arah atau disuruh benda yang maksiat ataupun benda yang melanggar syariat tu, itu cerita lain. Pada waktu tersebut tak adalah ketaatan kepada orang tua dalam bab tu. Sebab tu Allah SWT dia reka dalam banyak-banyak ayat Quran ni, reka kewajipan taat kepada mak ayah ni reka dengan kewajipan beribadat kepada Allah. Maksudnya kamu ibadat dengan Allah dan taat kepada orang tua. Sebagaimana firman Allah SWT ayat yang masyhur, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Tuhan kamu telah memerintahkan ataupun mewajibkan kepada kamu alla ta'budu illa iyyah, supaya kamu tidak menyembah selain kepada Allah semata-mata. Dan selepas ayat itu Allah kata wabil walidaini ihsana, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Imma yablughanna 'indaka al-kibar, sekiranya salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaan kamu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka perkataan walaupun perkataan sekalipun. Maka ini adab dengan Allah, dengan para ibu bapa, kena beradab dengan adab yang paling comel sekali, sehingga tak boleh mengeluh depan mak ayah. Bukan kata lawan kata, mengeluh pun tak boleh. Mengeluh pun tak boleh,
Tak boleh bukan kata lawe ataupun beta gapo mak ayah kecek. Mak ayah royak. Nak kata pun tak boleh. Nak kata nak mengeluh pun tak boleh. Dan janganlah kamu mengherdik. Ini berat lagi. Mengherdik mereka dan hak sepatutnya gapo ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan-perkataan yang mulia. Pilih perkataan yang terbaik, yang paling lunak untuk kita berbicara dengan kedua orang tua kita. Sebab itulah kalau kita tengok kalau dalam adat kita, dalam kita lah orang kita ni, kalau kecek dengan mak ayah tak bahasa aku, ada pilihan yang lebih baik daripada kita orang lah. Banyak kita kecek gitu, mana kita pilih perkataan yang terbaik daripada banyak kosa kata yang ada tu dalam bahasa kita. Maka bila bercakap dengan mak ayah, kita pilih yang bahasa yang terbaik. Sebab itulah setengah-setengah dia kalau orang suhu tu, kalau orang kata zaman tu kata ada kota baru bagi dia. Kota baru ni mana kita tengok perhati cara kecek dengan mak ayah ni lain. Bahasa lepas tu kalau panggil orang tanya pun tak bahasa gitu deh. Bahasa-bahasa maknanya orang yang orang kata ada menjunjung tinggi budaya atau nilai, mana adab tata susila ni dia pilih-pilih kata. Maka kita boleh benda-benda model gitu kita patut turut dan kita boleh ikut. Dan hendaklah engkau merendah dan menghinakan diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayang. Maknanya dengan ukhuwah ni memang wajib kecek molek menghina diri, merendah diri dengan kepada keduanya. Tak ada, tak kira lah siapa pun kita, dan mau yakin kita memang faham lah benda-benda gini. Sebahagian kita ni mungkin ada jawatan besar, ada kepangkat, kekayaan apa, ada Allah kurniakan kelebihan, segala jenis kelebihan pun, tapi dengan mak ayah benda tu sakut pakai. Siapa mak ayah, mana kita nak balik mak ayah kita kan, hak segala kelebihan kita rasa kita lebih tu, pakai sakut pakai rumah kan. Keliklah kita sebagai seorang anak. Sebagai seorang anak. Tak adalah tak supo cerita-cerita dalam ambo surah, tak adalah supo kita tengok cerita-cerita hak dalam cerita Melayu ni. Payah nak jumpa kali. Tapi dah ni mungkin setengah-setengah mopok, setengah kita kadang-kadang kena cerita molek lah. Kadang-kadang kita nak layan molek orang tua dia. Orang tua dia nak gelai, kita buat gelai. Contoh hak mana atas direba suruh dia ambil, contohlah orang kaya atas direba suruh dia ambil. Mak ayah kata lah sibuk anak aku. Tak ada nak mari sendiri. Maka kalau dia kata gitu kan, hak tu hak dia nak, maka hak tu hak lebih utama untuk kita buat. Contohlah dan doakanlah kepada mereka berdua sebagaimana mereka mencurahkan kasih sayangnya memelihara kamu semasa kamu kecil. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang patut Allah ajar, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebab itulah dalam doa kita akan baca Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ataupun kita baca surah Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa daripada asal yang ada daripada Al-Quran Al-Karim dan kita kena ada. Dan doa itulah, doa kita baca ni menunjukkan kita ni orang yang tidak kedekut dalam doa. Setengah orang doa untuk dia Rabbana ighfir lana dhunubana. Sepatut boleh tambah lagi. Maknanya kata kita jangan jadi orang bakhil dengan bila doa pun doa kita. Maka orang tidak bakhil bila berdoa dia akan doa kepada diri dia rekes daripada orang tua, kepada keluarga dia, dan lebih molek lagi seluruh orang muslimin muslimat dan mukminin mukminat. Maka doa kita ambil masa lah sikit, tapi doa tu siapa insya-Allah.
Doa tu siapa? Sebab tu dah kita akan dapat manfaat daripada doa-doa orang beriman. Kita doa orang beriman, orang mukmin, bila dia berdoa, dia kata Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Doa apalah dosa aku, dosa kedua ibu bapa aku. Dan dosa seluruh muslim-muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup dan juga yang telah mati. Maka atas keyakinan doa tu akan sapa, insya-Allah akan sapa. Orang yang dalam kubur pun dapat manfaat. Mukmin mukminat yang berada hak hidup pun akan dapat manfaat. Sebab doa daripada seorang mukmin kepada mukmin yang lain, tanpa orang itu tahu, mustajab. Maka atas keyakinan itu kita jangan kedekut. Jangan kedekut dalam doa. Lorak korang ambillah masa untuk kita panjangkan doa kita tu supaya rata. Biar rata comel. Tapi ulama kata syarat nak terima makbul doa ni, dia kata kena ada. Kalau hangpa dengar siapa Ustaz Hasan dia kata molek, maknanya hak tahlil cerita tahlil ke apa ni. Tapi dia kata yang pertama, dia kata syarat nak terima bantu orang ni kena ada buku akaun. Dia kata buku akaun. Kena tengok orang tu ada buku akaun. Maka dia kata buku akaun orang Islam ni adalah semaya dia. Sebab semaya ni lah sebab Nabi kata as-salatu imaduddin. Semaya ni tiang agama. Maka tiang ni pasok kepada agama. Maka nak ikat jokor kau, nak ikat rabung kau, nak letak ke atas ke apa, foundation dia kena ada tiang. Kena ada dia boleh nak sakut. Nak ikat jokor pun kena belaga di tiang juga. Maka syarat untuk terima doa-doa orang mukmin ini adalah yang pertama itu kena semaya. Sebab tu orang yang tak semaya dia tidak akan dapat manfaat doa daripada orang-orang beriman. Kalau kita tak semaya rugi. Banyak tu rugi orang tak semaya. Dan memang tak semaya ni amalan lain pun tak nak sakut. Bila kata sebab itulah didatangkan pada hari kiamat nanti, manusia dia berjalan dia tengok pahala sedekah dia, pahala kebajikan dia, tolong orang. Mungkin kalau ada puasa dia dia buat dia buat pahala-pahala. Kenapa? Daripada jauh dia pun bila dia tengok besar pahala dia tu, berbukit-bukit, bergunung-gunung, nampak pahala macam pahala dia rasa tu amalan dia tahu tu amalan dia. Tu amalan dia atas dunia. Maka dia pun berusaha berjalan menuju ke tempat tu. Nak pergi tempat, nak ambil pahala, nak ambil gear dia tu. Maka tengah-tengah perjalanan tu tak ada nak sapa, dekat-dekat nak sapa, maka bukit ataupun amalan, pahala amalan berbukit-bukit tu pecah hacul lebu, pecah meletup dan jadi debu-debu bertebangan, jadi habuk belaka. Tak nak bergas, tak nak bergas sikit apa, tak nak rasa, tinggal debu saja. Maka itulah ibaratnya Nabi kata itulah kelompok mereka yang buat kebaikan tadi tetapi tidak semaya. Dia tak semaya. Maka orang tak semaya ni amat rugi. Sehingga amalan-amalan lain dia tak nak sakut atas diri dia, dan juga doa-doa orang beriman juga tak akan memberi manfaat kepada diri dia. Maka firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami wajibkan ke atas anak-anak itu untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa dia. Kerana apa? Mak dia telah mengandungkan dia dengan menanggung kelemahan demi kelemahan selama 9 bulan, dan juga menyusukannya selama 2 tahun, supaya sehingga tempoh mencerai susu dalam tempoh 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku, maknanya syukur kepada Allah, dan syukur juga, terima kasih juga kepada kedua ibu bapa kamu. Maknanya Allah yakin kamu taat kepada Allah dan
untuk manusia kamu kena tumpahkan ketaatan dan kebaktian kepada kedua orang tua kamu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya oleh sahabat, kepada siapakah orang yang lebih berhak untuk menerima layanan yang terbaik daripada aku? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu kamu. Maka sahabat tanya lagi, kemudian siapa lagi? Nabi kata ibu kamu. Kemudian siapa lagi? Nabi kata ibu kamu. Ada 3 kali ibu kamu. Maka sahabat tanya, siapa pula selepas tu? Bapa kamu. Bapa kamu. Maka maknanya ataupun amal dia, pahala amal dia berbukit-bukit tu kepecah. Pecah hacun lebu. Pecah meletup dan jadi debu-debu bertebangan, jadi habuk belaka. Tak boleh nak pegas, tak nak pegas sikit apa, tak nak rasa, tinggal debu saja. Maka itulah ibaratnya Nabi kata, itulah kelompok mereka yang buat kebaikan tadi tapi tidak sembahyang. Dia tak sembahyang. Maka orang tak sembahyang ni amat rugi, sehingga amal-amal lain dia tak nak sakut atas diri dia, dan juga doa-doa orang beriman juga tak akan memberi manfaat kepada diri dia. Maka firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami wajibkan ke atas anak-anak itu untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa dia. Kerana apa? Mak dia telah mengandungkan dia dengan menanggung kelemahan demi kelemahan selama 9 bulan, dan juga menyusukannya selama 2 tahun, supaya sehingga tempoh mencerai susu dalam tempoh 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku, maknanya syukur kepada Allah, dan syukur juga, terima kasih juga kepada kedua ibu bapa kamu. Maknanya Allah yakin kamu taat kepada Allah, dan untuk manusia kamu kena tumpahkan ketaatan dan kebaktian kepada kedua orang tua kamu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya oleh sahabat, kepada siapakah orang yang lebih berhak untuk menerima layanan yang terbaik daripada aku? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu kamu. Maka sahabat tanya lagi, kemudian siapa lagi? Nabi kata ibu kamu. Kemudian siapa lagi? Nabi kata ibu kamu. Ada 3 kali ibu kamu. Maka sahabat tanya, siapa pula selepas tu? Bapa kamu. Bapa kamu. Maka maknanya dalam bab ni kebaktian ni, anak ni, taat ni, kebaktian memang lebih fokus kepada ibu. Ibu, terutamanya anak lelaki. Anak lelaki ni kewajipan dia kepada mak dia tidak berkurang sikit pun. Start dia balik, sampailah dia mati. Anak lelaki. Mungkin wanita ni masa dia balik ke apa tu, dia ketaatan kepada mak ayah dia juga. Tetapi bila ada suami, ketaatan tu tertumpah kepada lebih kepada suami. Tapi kita tengok tak apa kok gitu. Itulah keadilan dalam Islam. Benda tu berkait. Anak lelaki, mana dia tumpahkan ketaatan kepada mak dia utama. Maka dia kata, bini dia mana? Bini dia, anak dia. Mana anak dia tak akan berbakti juga kepada dia. Bini dia sendiri, kita ni telah memberikan hak yang terbaik kepada mak kita. Maka siapa yang innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa man'an wahhat wa wa'dal banat wa qihara lakum qila wa qal wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan ke atas kamu derhaka kepada kedua ibu bapa. Uquqal ummahat, dalam bab ni Nabi kata uquqal ummahat, derhaka kepada mak-mak. Maknanya derhaka kepada mak-mak, tapi masuk sekali kepada mak ayah. Ayah tu termasuk sekali. Wa man'a wahad, mengharamkan menahan meminta hak orang lain. Maknanya minta hak orang lain ni bukan dia pergi claim hak dia.
Sama ada hak dia raya, dia hak tengok kat orang dia ambil ke dia ataupun dia nipu ke apa. Mana wa man'a wa had ini meminta hak orang lain. Ataupun menghalau orang lain daripada menerima hak dia. Serupalah. Mana benda tu haram juga. Juga mengharamkan ibu bapa membunuh anak perempuan hidup-hidup ni zaman jahiliah dulu. Bunuh anak perempuan hidup-hidup kerana apa? Kerana takut kemiskinan dan takut kepada maruah. Sebab itulah Nabi zaman awal-awal dia, masa dia sebelum dia al-bi'thah, sebelum dia dibangkitkan menjadi rasul, anak dia Fatimah Az-Zahra. Dia ada 4 wanita mulia. 4 wanita yang cukup mulia. Yang pertama Asiyah isteri Fir'aun, yang kedua Maryam ibu Musa, ibu Nabi Isa, yang ketiga Siti Khadijah, yang keempat Fatimah. Fatimah ni, sehingga Fatimah ni Nabi sebut, Nabi pun bisik pada Fatimah, engkau lah ahli keluarga aku paling mula-mula akan ikut aku. Maka Nabi ni saya betul ke Fatimah. Saya betul kepada Fatimah. Dan sehingga Fatimah ni digelarkan Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Az-Zahra ni seperti bunga. Sebab apa digelarkan bunga? Sebab Nabi ni masa kecil dia main dengan Fatimah, dia sayang sungguh. Dia cium, dia khabar. Sehingga orang Arab tengok tu pelik. Sebab biasa orang jantan ni anak tina ni tak percaya, malu. Buat tak tahu gitu. Maka Nabi telah mengangkat Fatimah wanita ni dengan masa dia kecil lagi. Mana masa sebelum Nabi naik sebagai rasul pun dia tunjukkan bagaimana cara yang betul dia mendidik melayan perempuan. Maka dia khabar, dia sayang. Maka orang mai tanya, apa gini mu? Apa gini mu? Maka Nabi kata, Fatimah wanita ni, anak aku, anak kita, anak perempuan ni seperti bunga. Seperti bunga, mana perasaan itu nak senyum, nak sayang, nak khabar semua. Lekatlah Fatimah tu, salah satunya nama Fatimah Az-Zahra. Sebab Nabi semua sebut Fatimah ni macam bunga, macam bunga ros, macam bunga mawar. Orang nak sayang semua. Maka dalam bila mari pensyariatan Islam pun sama juga untuk mengharamkan tanah anak hidup-hidup anak perempuan. Kita jahiliah berat lagi lah. Anak jantan, anak tina buat apa tolak. Itu perangai kita tadi. Wa karihalakum qila wa qal, dan Allah membenci di kalangan kamu ini qila wa qal. Qila wa qal ni yang begitu begini. Maknanya begitu begini kata berbahas. Satu ada kata maksud ulama kata qila wa qal macam reporter. Dia dengar, dia cerita. Dia dengar, dia cerita. Qil, dengar, dia cerita. Maka waqa dia pun pakai dia sebar. Mana dia ni? Sebab Nabi kata kafa bil mar'i kadiban. Cukuplah seorang itu dikira berdusta, pembohong, penipu sekiranya dia bagi belaka, dia cerita belaka apa dia dengar. Maka benda ni haram. Mana tidak usul, tidak tabayyun. Zaman kita istilah tabayyun, mana kita tengok molek ngesoh dulu. Lah ni kadang-kadang forward dulu. Apa forward pun tak betul. Untuk pengesahan. Padahal kata dah kita takut. Kadang-kadang perangai kita lah ni. Maka bukan kata nak itu dulu. Saya buat puluh-puluh dulu. Bila orang beta sikit, apa nak mengesoh ya. Maka tindakan tu qila wa qala. Boleh atas. Boleh atas. Boleh terima je maklumat, tak ada tapis, tak ada gapo, tak ada napis kasar, tak ada napis halus gapo, pakai selaih kita pun forward. Maka dia jadilah benda yang diharamkan oleh Allah SWT. Banyak bersoal jawab. Bersoal jawab ni haram. Bersoal jawab ni adalah benda yang tak ada faedah bagi dia. Kalau dalam ilmu pun kadang-kadang kena pilih-pilih ataupun kena ada limit dia. Janganlah kita banyak soal, kadang-kadang soal tu untuk lepas diri pun ada. Kita tak sedar. Maka kita cari dalil supaya lepas. Walaupun
ustaz ni kata kena buat, ustaz ni kata kena buat. Rasa apa rasa ada ustaz kata tak payah buat. Macam tu. Maka carilah kita usaha sebab asal niat kita tak situ. Maka kita pun cari siapa jumpa. Walaupun sikit kata tak boleh, tak payah, maka ada. Maka banyak bersoal sebab kadang-kadang nak berapa takut. Ataupun bersoal benda yang tidak berfaedah kepada diri dia, tidak berfaedah kepada diri dia, maka termasuk juga benda yang haram. Seterusnya benci, Allah benci kamu belanja harta, iaitu belanja yang sia-sia, iaitu membazir dan juga belanja dalam jalan yang haram. Itulah. Ni dalam bab ni intro ni dia banyak bawa dalil, banyak kefahaman cerita bagaimana Al-Quran ataupun hadis menceritakan tentang dalil atau kewajipan. Bila kita faham dalil ini, dalil dia, maka bila jelas kita telah terpasok dari diri kita bahawa benda tu wajib, benda tu kita perlu tanya betul benda ni betul-betul arahan daripada Allah SWT, bukan dibuat direka-reka. Bukan ulama kau kali pandai-pandai letak gini-gini tak. Benda ni betul-betul ajaran agama, maka kan lepas tu barulah kita akan tengok apa cara-cara untuk kita beradab dengan ibu bapa kita. Masa sekali malam ni insya-Allah kita sambung lepas raya lagi ni. Minggu depan tak ada dah. Mengucap selamat hari raya, insya-Allah selamat berkorban. Ya. Kita salam kepada semua, dan insya-Allah kita sambung selepas raya dalam bab berbakti kepada ibu bapa kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.